sambung yang lepas. Kan yang lepas kita dah belajar bab 2 kan. Iaitu persamaan kuadratik. Quadratic expression and equation. Okey, persamaan kuadratik dan ungkapan kuadratik. Okey, hari ni kita belajar tentang macam mana cara nak jawab soalan SPM. Dan contoh dia lah, contoh soalan SPM macam mana. Seperti yang cikgu ada bagi dekat dalam grup tu. Tak masuk. Tak masuk. Okey. Cikgu screenshot soalan bagi nampak semua. Okey, semua nampak soalan? Nampak? Okey. Okey, ini soalan 2012 yang dah agak lama. Soalan 2018 dia dah lebih kepada soalan penyelesaian masalah lah. 2017, 2018. Tapi soalan 2018 tu tak logik. Okey, soalan 2018 tak logik. Nanti cikgu beritahu kenapa dia tak logik. Okey. Okay, so mungkin malam ni boleh settle ni dah sekejap kot. Nanti kita akan masuk bab yang seterusnya. Okay. So menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Agak senang tak soalan ni? Senang tak soalan ni? Rasanya semua boleh jawab kot. Dia berkaitan dengan persamaan kuadratik. Apa itu persamaan kuadratik? Persamaan kuadratik yang guna EQN tu. Tapi kita kena tunjuk jalan kerja. Macam mana nak tunjuk jalan kerja dia? Okey, kita beritahu. Okey. So salin soalan. Okey, salin soalan. X dua X tambah 5 sama dengan 3. Semua dengar kan? Okey, semua dengar Cikgu hari tu ajarkan. Ajar hari tu tapi aku tak jawab soalan. Itu tak jawab lagi soalan SPM kan? So ni nak tunjuk soalan SPM. Okey. So macam ini kita kena buat apa dulu mula-mula? Kita kena darabkan. Okey. Tajuk ni memang paling senang lah. Kalau dalam SPM tajuk ni yang paling senang. Okey. So X darab 2X akan dapat 2X kuasa 2. X darab 5 akan dapat 5X sama dengan 3. 3 nak cepat, 3 terus bawa ke sebelah. Okey, 3 bawa ke sebelah akan jadi tolak 3. Okey. Darab X. Darab X, betul. Okey, kemudian tekan kalkulator. Okey, kita tahu kan apa A, apa B, apa C, kita kena keluarkan dulu. A dia A dia 2, B dia 5, C dia buat tambah. B dia 5, C dia negatif 3. Okey, boleh? Okey, dan kemudian kita masukkan dalam kalkulator. Ada yang tak tahu lagi masuk dalam kalkulator? Semua okey? Masuk dalam kalkulator semua okey kan? Okey ke tak okey? Berapa orang dalam 9 dah. Dia masuk dalam kalkulator. Dapat jawapan berapa? Jawapan kita nanti kita bagi tahu dulu jawapan dia berapa. 1/2 dan
dan negatif 3. Okey, bila nak jawab, kita bagi ruang kat tengah-tengah ni. Okey, nanti soalan kertas 1 ni, soalan kertas 2 jawab dalam kertas kan? Kat dalam kertas jawapan tu sendiri, betul? So, bagi ruang kita tulis. Dekat atas ni ada jawapan lagi kita nak tulis. So, kita tulis bawah sikit. Okey. Bawah sikit tulis X sama dengan 1/2. Satu lagi, X sama dengan negatif 3. Okay, semua dapat Semua jawapan sama kan? Okay, semua jawapan sama kan? Okay, kemudian 2 ni bawa ke sebelah sini. 2 ni bawa ke sebelah sini. Dapat berapa? 2x kan? 2 dalam x kan? 2x sama dengan 1. Okay. Dan 1 bawa ke sebelah jadi apa? Jadi tolak. Kita buat ke atas. Okay, lepas tu kita buat kurungan. Tak perlu buat sama dengan dah. Okay, lepas tu yang ni pula. Okay, ni dah siap. Buat kurungan ni, buat ni pula. Negatif 3 ke sebelah jadi apa? Jadi tambah, okay? X tambah 3 betul lah. Terus tulis kat sini X tambah 3 sebab dia dah tak ada step apa lagi. Okay, yang ni baru kita buat sama dengan kosong. Okay, ini jalan kerja dia. Boleh dapat? Ini jalan kerja dia Kena buat jalan kerja ni. Dekat sini ada markah, kat sini ada markah. Kalau tak buat miss, kita guna calculator je terus, dia tak kira. Sebab tu ada bagi 4 markah. Boleh semua? Boleh faham? Okay? Okay, mungkin kat sekolah ada juga kot belajar. Ke tak ada? Ke kat sekolah tak start lagi jawab soalan SPM? Mungkin tak start lagi kot. Okey dah? Semua okey Okey, kita jawab soalan 2 pula. Soalan 2. Semua faham kan? Ke ada yang tak faham? Yang tak faham boleh komen dekat private. Itu. Tak faham boleh komen dekat private. Okay, sekejap Okay, lu screenshot sekejap. Okey, nampak soalan? Okey, cuba buat nombor 2 dulu. Cuba buat kat kertas nombor 2, senang je tu. Cuba buat kat kertas nombor 2. Buat kat kertas, buat yang macam step cikgu buat tadi. Alamak, dah padam. Sekejap cikgu play balik. Okey. Okey. Ini step yang soalan tadi Ini cikgu dah tunjuk step je. Soalan ni. Okey. Jawab soalan 2. Dua minit. 9:17. Stop. Lag ke Aiman? Yang lain lag ke? Cikgu memang tak cakap pun tadi. Cikgu suruh buat soalan. Buat soalan 2. Cikgu memang tak cakap.
Semua dengar? Senyap dia semua lag ke? Hello, dengar ke? Dengar ke? Dengar. Okey, okey. Takut lag je. Okey, dah siap belum? Dah 9.17 dah. Dah siap? Okey, dah. Dapat jawapan berapa, Farisha? 1 and -3. Semua dapat? Jalan kerja ikut ni Ikut cara ni kan jalan kerja. Dapat jawapan, reverse balik. Sampai sini kena tulis. Okay, jalan kerja kena buat macam ni. Semua dah dapat belum? Ikuan, okey Ikuan. Okey, kalau siapa-siapa nak tanya soalan boleh buka mic, tanya terus. Okey. Jangan malu-malu. Ikuan okey Ikuan. Yang lain. Ni Syazwan, Aiman, Zati, Balkis, Rauda, Mikail. Okey Dah dapat Dapat jawapan sama dengan Farisha. Okey, dapat. Nak tunjuk tak? Nak tunjuk ke nak terus buat soalan nombor 3? Tunjuk je lah kan. Ajar je terus. So, X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 2X tambah 7. Okay, bila nampak macam ini, itu cikgu dah explain, kita kena kembangkan 2 kali. Kembangkan pula. Maksudnya kembangkan ada 2 lah. Okay, X tambah 2 ada X tambah 2. Ataupun cara nak buat cepat boleh. X kuasa 2 dapat X kuasa 2 lah. X kuasa 2 dapat X kuasa 2. Kemudian tambah, okay, kita langkahkan sikit dulu. 2 kuasa 2 dapat 4. Lepas tu kita ambil ni X, okay, X darab 2 darab 2. Okay, X darab 2 darab 2. Tengok kalau nombor ni lain 3 darab S darab 3 darab 2. Okay. Kalau ni 4, S darab 4 darab 2. Okay, sekarang ni nombor ni 2. S darab 2, 2S. 2S darab 2, 4X. So, tulis 4X. Semua faham tak? Kita dah skip satu step dah kat sini. Okay? Boleh? Kemudian ni salin balik. Ataupun kita bawa pindah terus. Kita pindahkan 2S ke sini terus ke sini. Akan jadi negatif 2X negatif 7 sama dengan 0. Okey, selesaikan mana yang boleh selesaikan, iaitu S kuasa 2 tak ada pair dia, so tulis balik S kuasa 2. 4X dengan negatif 2X akan jadi 4 tolak 2, iaitu positif 2S. Kemudian 4 tolak 7, jawapannya negatif 3. So, bila tekan kalkulator, akan dapat X 1 dengan negatif 3, betul. Okay, X 1 dengan negatif 3. X sama dengan 1. X sama dengan
negatif 3. Lepas tu pindah ke sebelah. Okey, ini pindah ke sebelah akan jadi tolak. So X tolak 1. Negatif 3 pindah sebelah akan jadi X tambah 3 sama dengan kosong. Okey, kena buat macam ni. Langkah dulu, lepas tu buat balik ke atas. Okey, semua faham? Boleh? 4 markah ni. Okey. Kalau dekat AdMath rasanya 2 markah. 2 markah ke 3 markah. Tapi matematik 4 markah. Okey, semua faham Boleh? Boleh kita pergi terus soalan yang seterusnya. Okey. Semua okey tak? Sila komen. Takut lag kan? Ingat lag nanti kan? Semua faham tak? Tak pun buka je mic cakap faham. Buka mic faham dah. Okey, tak payah nak tekan-tekan chat tu. Tak penat. Okey? Jangan malu-malu. Kita belajar sama-sama belajar kan? Okey, so boleh. Macam mana boleh dapat 2x? Oh, yang ni tadi. Macam mana boleh dapat 2x? 4x ni dengan negatif 2x. Ini dengan ni boleh selesaikan. Ya. Ini dengan ni. Okey, boleh. 4x dengan negatif 2x dia boleh selesaikan. Maksudnya kita boleh tolakkan. So, bukan tolak, selesaikan lah. Maksudnya kita boleh buat operasi tu. Tambah 4, tolak 2. Dapatlah 2. Iaitu 2x. Sebab apa? Kita unknown dia. Unknown yang sama kita boleh selesaikan. Okey. Contoh macam 4 ni dia boleh buat dengan apa? 4 dengan negatif 7. Boleh faham tak? Yang bertanya private ni. Boleh? Ke nak repeat balik daripada awal? Okey, boleh. Okay. Kalau nak repeat, bagi tahu repeat. Nanti yang lain cikgu boleh suruh buat dulu soalan nombor 3. Okey, dah faham Okey, kalau dah faham kita boleh teruskan. Boleh? Semua okey? Okey, bagus. Yang bertanya tu bagus. Okey. Okey, buat nombor 3. Soalan nombor 3 ni dia apa punya? Aplikasi. Sebuah roket air dilancarkan dari sebuah pelantar. Okey. Ketinggian H dalam meter roket air itu pada masa T saat selepas dilancarkan ialah net. Bilakah roket air itu tiba di permukaan tanah? Ni macam soalan AdMath je. Ni ada kat soalan AdMath ni. Okey, rasanya itu dah ada jawab kat soalan siapa yang ambil AdMath. Farisa ambil AdMath. Itu cikgu ajar form 4 Kan? Dah jawab kan itu kan? Soalan AdMath pun ada soalan ni. Cuba buat. Bilakah roket air itu tiba di permukaan tanah? Okay, kita kena faham. Ayah. Your Optimus Prime. Optimus Prime. Okay. Optimus Prime tu Thomas. Ya, okay. Thomas. Thomas. Dia ada kelas. Okay. Okay, cuba jawab. Cikgu bagi masa 2 minit. 9.27. Cuba. Try je. Nanti cikgu explain. At least try Try perah otak sikit. Okay, cuba jawab. Ada bagi lagi 2 minit.
Okey. Farisa dapat dah. Farisa yang ambil Ahmed itu rasanya boleh lah jawab. Farisa dapat jawab. T sama dengan berapa Farisa? Okey. 2 dan 1/2. So pilih yang mana? Pilih 2. Sebab logik masa dia adalah 2. Okey, 2 saat. Okey, cikgu explain Okey. So kita mula-mula sekali untuk naikkan confidence kita salin dulu soalan. Okey, walaupun macam tak ada effect soalan ni tapi sebenarnya dia naikkan confidence kita Lagi-lagi kalau student nak MAT, student MAT memang kena tulis tu. Okey, kemudian dia bagi tahu H ni adalah ketinggian. Okey, tinggi. H ni adalah tinggi. Kita kena tahu benda tu. Kalau kita tak faham nanti tak boleh nak buat. Dan T adalah saat, iaitu masa. Okey, bulan depan insya-Allah tulisan cikgu cantik sikit lah. Dah dapat dah device tu. Okey, sekarang tengah order. Okey, ni tulisan serabut. Okey, kemudian dia tulis, dia tulis tak cakap pun. Ketinggian roket air itu pada masa T selepas dilancarkan ialah persamaan ni. Okey, persamaan ni. Bilakah roket air itu tiba di permukaan tanah? Okey, dia tiba di permukaan tanah dengan kita tahu benda tu tiba di permukaan tanah apabila ketinggian dia kosong. Faham? Roket kan? Roket maksudnya macam mana pergerakan roket air? Gini. Okey, dia bergerak macam ni. Pup, jatuh. Okey, faham? Bunyi dia macam itulah lebih kurang. Okey. Ini tempat dia berlepas. Macam mana kita nak tahu tempat dia berlepas kat sini? Macam mana kita nak tahu? Okey, ketika pada tempat ini T adalah kosong saat. Faham? Kosong saat. Maksudnya dia tak gerak. Kosong saat maknanya kita tempat dia bermula lah. Okey, tempat dia bermula. Kita letak kosong saat. T kosong kan? Kosong saat, T kosong. 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 So ketinggian dia adalah 2. So part di sini adalah 2. Dia start daripada atas ni. Pada ketika kosong saat. Okey, ini adalah part C. Okey, ini ketinggian, ini saat. Okey, pada masa kosong saat, ini kosong, ketinggian dia adalah 2. Boleh faham? Boleh faham semua? Okey, kemudian bila dia berlepas dalam masa 1 saat, kita masukkan sini 1. Sini masuk 1, sini masuk 1. Okey? So 1 kuasa 2, 1 darab 2, darab negatif 2 dapat negatif 2. Okey? Lepas tu yang ni 3 darab 1, 3. Tambah 3. Lepas tu tambah 2. Okey, disalingkan. So dapat ketinggian berapa? Ni H lah kan? Sama dengan H kan? Negatif 2 tambah 2 kosong 3. So maksudnya dapat ketinggian dia adalah 3. Pada masa 1 saat ketinggian dia adalah 3. Okey? Ini cikgu nak explain macam mana dia bergerak. Okey? Boleh? Kemudian saat yang seterusnya adalah saat yang keberapa? Saat yang kedua. Okey, lepas tu kita masukkan 2 pula kat sini. Dekat T ni kita masukkan 2. Dekat T, okey? So, T2 dia akan jadi macam mana? Negatif 2, 2 kuasa 2, tambah 3, 2, tambah 2. Okey, boleh? Kalau tadi kita masukkan 1. Negatif 2 darab 1 kuasa 2, tambah 3 kurungan 1 ni, lalu tambah 2. Dapatlah jawapan ni tadi. Dapat jawapan 3. Okey. Ini tambah ni dapat 3. Okey, sekarang kita nak buat masa yang kedua pula. Okey, ni tadi masa yang pada saat yang pertama. Saat pertama ni nampak.
Saat pertama. Saat pertama, ketinggian dia adalah 3. Okey, boleh faham? Semua boleh faham tak? Cuba komen sikit, faham ke tak? Takut start daripada sini dah benda dah. Semua faham tak? Cuba komen. Kalau malu tak faham tu, private je. Saya private je, aku tak beritahu nama. Semua tak nampak tu. Okey tak okey ni? Ada orang tak? Hello, Assalamualaikum. Relax ke? Dengar tak semua? Faham tak? Ke bela? Bela ke faham? Faham? Bagi tahu faham. Aku tak tahu. Okey, boleh? Aiman tak faham? Okey, Aiman. Okey, tak faham start daripada mana, Aiman? Okey, daripada awal tak faham. Roket tu dia bergerak. Macam mana roket air bergerak? Pernah tengok roket air tak? Dia gerak, gitu macam gambar rajah ni. Macam gambar rajah dekat dalam whiteboard ni. Okey. Dia bergerak macam itu. Sudah? Nampak? Gini. Dia gerak gitu. Okey. So, macam mana kita tahu dia gerak daripada sini? Ketinggian ni. Start daripada 2. So, kita start daripada 2. Sebabnya kita letak dia kosong. Negatif 2 darab kosong, kosong. 3 darab kosong, kosong. So, yang tinggal hanyalah 2. Okey, begini. H negatif 2, kosong kuasa 2. Kita masukkan kosong. T kosong. Sebab apa? Masa kosong. Ketika masa dia kosong. Saat yang kosong. Okey. 3 kosong tambah 2. So, kosong darab 2, kosong. Kosong darab 3, kosong. So, yang tinggal apa? 2 lah. So, ketinggian dia start daripada ketinggian 2. Dia bukan start daripada ketinggian kosong. Boleh? Yang ni boleh faham tak, Aiman? Boleh ke tak boleh? Boleh faham tak yang ni? Yang dia start ni. Dia start daripada 2 tu boleh faham? Ke lag? Aiman lag ke? Aiman okey tak? Ke lag? Aiman tadi lag. Yang lain okey ke yang lain? Yang lain tak komen apa-apa ni? Faham kot kan? Okey, boleh apa? Boleh faham Boleh faham yang tu? Kemudian dia bergerak dengan cikgu bagi cara dengan kita masukkan T1, T2, T3. Okey, yang ni T kosong. Time dekat sini T kosong. Bila kita masukkan T sama dengan 1, sebab apa T1? Sebab saat yang pertama. Okey, saat yang pertama kita masukkan dekat sini 1, nilai 1. So dapatlah jawapan negatif 2, 1 kuasa 2 tambah 3 darab 1 tambah 2. Kita gantikan T tu dengan 1. Sebab apa? Sebab ketika saat yang pertama, T1. So, T tu kita gantikan dengan 1. Boleh? Boleh ke tak boleh? So, dapat jawapan berapa? Time ni kita tekan kalkulator, negatif 2 darab 1 kuasa 2 tambah 3 tambah 2 akan dapat 3, iaitu ketinggian 3. Sebab tu pada saat yang pertama,
ketinggian dia adalah 3. Dapat kat sini. Okey tak, Aiman? Okey, kemudian pada saat yang kedua pula kita masukkan. Okey, saat kedua kita masukkan nilai 2 dekat T. So dapat yang ni. Ni T2 ni time T sama dengan 2. Yang ni. Jadi kita masukkan T2, kita akan dapat 2 kosong 2, 4. 4 darab negatif 2, negatif 8. Tambah 3 darab 2, 6. Tambah 2. So dapat berapa? Tolak 8 tambah 6 tambah 2. Akan dapat 0. So maksud dia, pada saat kedua, okay, pada saat yang kedua, H dia kosong. Nampak? H kosong. H2, H3, H kosong. Pada saat kedua. So dia sampailah ke tanah. Tanah ketinggian kosong. Okay? Semua boleh faham tak? Semua boleh faham? Bila jumpa soalan macam ni, boleh faham tak? Please comment please. Saya tak tahu faham ke tak faham ni. Okay? So bila jumpa soalan macam ni, jumpa soalan yang penyelesaian masalah, kita kena faham dulu soalan tu. Kalau dalam soalan ni dia cakap, bilakah roket air tu tiba di permukaan tanah? So yang diberi variable ataupun pemboleh ubah ialah ketinggian dengan masa. Okay, apa yang kita boleh kaitkan permukaan tanah dengan ketinggian ke dengan masa? Permukaan tanah. Permukaan tanah kalau roket ketinggian dia berapa? Kosong. Okay. So kita kena set ketinggian kosong. So macam nak buat? Kita masukkan. Actually ini just kefahaman je. Okay. Cara nak jawab, kita kena tahu macam mana ketinggian kosong tu. Macam mana roket air tu tiba di permukaan tanah ni. Apa maksud dia? Maksud dia adalah H sama dengan kosong. Boleh? Yang atas cikgu explain ni dia tak ada kena mengena pun dengan bukannya jawapan untuk soalan ni. Yang atas cikgu explain ni adalah untuk awak semua faham. Okey? Cikgu explain yang atas-atas ni semua ni, yang dekat whiteboard ni adalah untuk bagi kefahaman je. Okey? So sekarang ni bila dia tanya roket tiba di permukaan tanah, okey, ketinggian dia adalah kosong. So H adalah kosong. So kita kena tulis apa? Okey, ini jawapan yang sepatutnya. Kita kena tulis H kosong. Kosong sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Nanti kalau cikgu explain ni terus, nanti semua tak faham. Betul? Sebab cikgu explain atas ni, kenapa kita kena pilih H kosong. Okey? Boleh? Cikgu explain kat atas ni bagi tahu kenapa ketinggian kosong. Okey, sebab ketinggian tanah dekat tanah tu dia punya kiraan adalah kosong. Ketinggian dekat tanah tu. Okey. So kita buat H kosong. So yang ni kita kena buat apa ni? Ini adalah persamaan kuadratik. So kita buat macam tadi. Masukkan dalam EQN. So nanti akan dapat 2 jawapan. Yang macam Faisyah tulis tadi. So masing-masing masukkanlah dalam EQN Tahu kan masuk dalam EQN kan? A dia negatif 2, B dia 3, C dia 2. So dapatlah T dia 2 dengan negatif 1/2. Okey, nanti bawah-bawah ni kena tulis jawapan yang betul. Jawapan dia adalah roket air itu tiba di permukaan tanah pada saat yang kedua. Aku tulis. Nanti cikgu tulis panjang sangat. Okey. Roket air itu tiba di permukaan tanah. Okay, ni laju-laju lah. Di permukaan tanah pada saat kedua. Okey, semua boleh faham. Tapi yang atas ni jangan lupa tulis cara tunjuk dia. Tulis macam tadi kita buat. T tolak 2 kurungan. Yang ni 2 buat ke sebelah dulu. 2T sama dengan negatif 1. So 2T tambah 1. Pindahkan. Pindah-pindahkan. 2T tambah 1.
sama dengan kosong. Ni jalan kerja. Boleh tak semua? Semua okey tak? Okey, yang atas tadi tu cikgu explain itu bukan jawapan. Cikgu explain supaya faham kenapa H kosong. Kalau tak faham yang tu, nanti macam mana kita nak buat yang bawah tu? Okey? Semua okey tak? Cuba komen sikit. Komen sikit. Faham ke tak faham ke? Cikgu tak tahu ni, faham ke tak ni? Okey, boleh kita buat soalan seterusnya? Semua okey tak ni? Macam tak ada respon ni. Okey ke tak okey? Ada respon tak? B. B tu apa? Oh, boleh. Okey, soalan 4 senang. Soalan 5, soalan 5 dia terlepas. Okey, tak apa. Okey, cuba semua buat soalan 4 dulu. Soalan 4 tu senang lah. Semua boleh buat rasanya. Cuba buat, cuba buat. Jadi ni sambungan soalan 5 Okey, cuba buat soalan 4 dulu. Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, dah dapat dah? Semua dah dapat? Boleh? X dapat jawapan berapa? Ke ada yang boleh lagi yang ni? Yang tak faham jangan malu bertanya Tanya je.
3 negatif 2. Yang lain okey tak? Dapat tak 3 negatif 2? Tiga dengan negatif 2. Semua dapat tak? Okey, cikgu jawab boleh cikgu jawab? Dapat. Alright. Bagus. So cikgu explain je supaya takut ada orang yang tak dapat tu boleh tengok balik. X kuasa 2 tolak 5x sama dengan, okey, ini darab ke dalam 2 darab 3, 2 darab negatif 2. 2 darab 3 dapat apa? 6. 2 darab negatif 2 negatif 4x. Okey. Kemudian 6 dengan negatif 4x ni pindah ke sebelah kiri, nak jadikan dia sebelah sini kosong. Bila kita nak masukkan dalam EQN, kita mesti jadikan dia kosong dulu. Okey, boleh? So x kuasa 2 tolak 5x tolak 6 tambah 4x sama dengan kosong. Okey, kemudian mana yang boleh selesaikan? Tengok x kuasa 2 ni, unknown x kuasa 2. Ada tak unknown x kuasa 2 lain? Tak ada kan? So salin balik ke bawah. Tak payah buat apa-apa. Okey, unknown x, ada unknown x tak? So negatif 5x dengan 4x ni. Okey, ada unknown yang sama. So kita ambil nombor dia, negatif 5 tambah 4. Akan dapat apa? Akan dapat negatif 1. Okey, negatif 1 ataupun kita boleh tulis negatif x sahaja. Okey, negatif 1x ataupun negatif x. Okey, kita boleh tulis. Nak tulis negatif 1x boleh, nak tulis negatif x pun boleh. Kemudian negatif 6 ni ada nombor yang lain tak? Nombor lain tak ada. Okay, tak ada nombor yang tak ada unknown. 6 je lah yang tak ada unknown kan? So tulis je 6 ke bawah ni. Sama dengan kosong. So masukkan dalam EQN. Kita kena keluarkan dulu A dia berapa? Keluarkan kat tempat lain tak payah tulis kat dalam ni. A1, B negatif 1, C negatif 6. Masukkan dalam EQN. Okey. Masuk dalam EQN akan dapat X3, X2. X3, X negatif 2. X, kena bawah sikit. Bawah sikit, bagi ada ruang kat sini. Buat X sama dengan 3. X sama dengan negatif 2. Ingat kena ada ruang. Sebab apa ada ruang? Kita nak reversekan dia balik. 3 pindah sebelah, akan jadi tolak. Okay? X tolak 3. Buat kurungan. Yang ni, negatif 2 bawa ke sebelah. X tambah 2. Buat kurungan. Okay? Kita samakan dengan kosong. Okay, jawapan dia yang ni Dan kat sini semua ada jalan kerja. 1, 2, 3, 4. Dapatlah 4 markah. Okay, semua faham? Semua faham? Okay. Okay, untuk nombor 5. Semua okay, semua faham Tak ada yang tak faham Semua faham Okay, nombor 5. Macam mana nak buat nombor 5? Cuba buat nombor 5 kejap. Cikgu bagi masa sampai 9.55. Sekarang 9.52 kan? Kat tu nampak kan? Jam 9.52. So sampai 9.55. Okay, 3 minit.
Macam susah. Okey. Sekejap. Tadi 95. Lagi seminit, lagi seminit Aiman, lagi seminit. Cikgu tunjuk lagi. Okey dah, 956 dah. Sorry. Okey. Ada yang dapat tak? Ke tak ada dapat? Ada yang dapat? Ada yang dapat boleh bagi jawapan dekat tu. Tak ada. Senang je. Okey. Ikut fokus Dapat tapi macam salah. Tak dapat. Okey, tak apa. Kita pun belajar kita belajar. Okey, mula-mula salin soalan dulu. Dia tulis negatif 2/3 soal 5 kan? So tulis negatif 2 kat atas lah. Negatif tu kita boleh letak atas. Negatif sebenarnya boleh letak atas bawah, tapi letak atas lagi senang. Sebab bawah tu dia panjang sikit 3 soal 5 kan? Okay. Kita buat macam ni. Buat kurungan siap-siap. Buat kurungan. Okay. Sama dengan X 3X tolak 1. Okey. Kita kena biasakan diri dulu. Kalau ada soalan yang ada pecahan dekat bawah ni, kita pindahkan ke sebelah. Kalau kat bawah dia operasi apa? Atas dengan bawah operasi apa? Bahagi, betul tak? Bahagi. Boleh faham? Bahagi kan? So kita bawa ke sebelah, jadi darab. Sama juga kat sini. Ni pun kat bawah. Bawa ke sebelah, jadi darab. Faham? Yang tu faham tak? Pindah ke sebelah, yang ni pindah ke sebelah sana. So jadilah dia negatif 2 kurungan 3X tolak 1. Yang ni X kurungan 3X tolak 5. Okay, kemudian kita darabkanlah ke dalam. Ini pun sama, darab ke dalam. Negatif 2 darab 3X akan dapat negatif 6X. Negatif 2 darab negatif 1 akan jadi positif 2. Okay, yang tekan kalkulator lah. Okay, kalau saya macam tak faham negatif positif, tekan kalkulator. Negatif 2 darab negatif 1, nanti akan dapat positif 2. Okay, dah positif tulislah positif 2. Okay, faham? Jangan tolak tambah 2 pula. Okay, sebelum kita tulis, cikgu tulis macam mana. Negatif 2 darab 3, negatif 6X. Lepas tu jangan tulis dulu, tolak. Darabkan dulu. Negatif 2 darab negatif 1. Dapat positif 2, baru tulis positif 2. Okay, macam gitu tulis dia. Jangan tulis tolak dulu. Okay, kemudian X darab 3X akan dapat 3X kuasa 2. X darab negatif 5 akan dapat negatif 5X. Buat satu-satu, nampak? Buat satu-satu, jangan gopoh sangat. Okay. Okay, kemudian kita pindahkan. Mana yang senang nak pindahkan? Tak kisah pindah mana-mana pun. Nak 3X ni pindah sini boleh, nak semua ni pindah sini pun boleh. Okay, tapi kita biasa macam mana? Kanan pindah ke kiri, betul? So pindahkan je ke kiri. So 3X kuasa 2 pindah kiri akan jadi negatif. Ni salin dulu. Negatif
3x kuasa 2. Lepas tu negatif 5x pindah ke sebelah akan jadi positif 5x. Sama dengan kosong. Okey, yang ni semua faham? So far faham sampai sini? Daripada atas sampai ke sini faham tak? Ada yang tak faham cuba bagi tahu. Okey, sila komen. Yang lain. Ramai ni. Ada 10 orang rasanya ni dalam ni. Okey. Raudah, Ikhwan. Faham tak Ikhwan? Okey. Faham. Okey, kemudian kita tengok mana yang kita susun dulu. Kita susun ataupun kita selesaikan, tak kisah mana satu boleh. Kita susun dulu. So negatif 3x kuasa 2 ni sepatutnya kat depan kan? So tulis negatif 3x kuasa 2, letak kat depan sekali. Boleh? Kemudian ni dah susun kat depan. Ni negatif 6x dengan positif 5x. Kan dia sama, ada unknown yang sama. So boleh selesaikan. So tekan calculator, tekan negatif 6 tambah 5. So akan dapat negatif 1x. Okay, kemudian positif 2. Kenapa letak depan? Okey, kita letak depan sebab dalam bentuk kuadratik x kuasa 2 dekat depan. Kan bentuk dia macam ni. Ax kuasa 2 Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Nampak? X dia kat depan kan? X kuasa 2 kat depan kan? Okey? Boleh faham? Aiman? Kita kena letak kat depan. Okey? Kalau kita tak letak kat depan, nanti kita tersilap A dia. Okey? Sebab dekat EQN kita kena letak A kan? A adalah yang dekat depan X kuasa 2. Sebab tu X kuasa 2 kena letak depan supaya tak careless. Okey, lepas tu kita turunkan negatif 6x dengan 5x. Tolak 6 tambah 5 akan dapat negatif 1. Lepas tu tambah 2. Sama dengan kosong. Lepas tu macam biasa kita masukkan dalam EQN. EQN kena masukkan betul-betul lah. A dia adalah apa? Negatif 3. A adalah yang depan X kuasa 2 ni. Okay, negatif 3. B dia negatif 1. C dia 2 kan? C dia 2. Okay, masukkan. Dapat berapa? 2/3 dengan negatif 1. So tulis X sama dengan 2/3. X sama dengan negatif 1. So 2/3 ni reversekan balik, 3 bawa ke sebelah, akan jadi 3x sama dengan 2. Lepas tu 2 pindah ke sebelah, 3x tolak 2. Okay, tutup kurungan. Lepas tu yang ni pun pindah ke sebelah, akan jadi x tambah 1. Dan buatlah sama dengan. Okey, dapatlah 4 markah. Tapi ni macam panjang sikit. Okay, memang macam itulah. Nak buat macam mana kan? Boleh faham semua? Faham? Boleh komen faham? Okey ke tak okey? Ke berasap dah kepala? Okey, boleh pergi ke soalan seterusnya. Ni dia pasal ada yang senyap sangat ni, takut aku tak tahu faham ke tak faham. Apa ni? Balkis, Rauda, Mikail, faham tak? Syazwan.
Ikhwan. Ikhwan petang tadi main bola ke Ikhwan? Okay, faham Okey, kita pergi soalan nombor 6. Soalan ni sikit je kan. Cikgu bagi link ada tengok balik tak? Cikgu bagi link YouTube tu ada tengok balik tak? Kalau tak faham tengok balik, nanti mungkin akan lebih faham. Boleh buat ulangan, boleh buat apa panggil? Revision. Okey, soalan nombor 6. Kita semua faham? Bagus-bagus. Sebuah akuarium mempunyai panjang X tambah 7. Akuarium, macam mana bentuk akuarium biasanya macam mana? Akuarium bentuk kuboid kan? Biasanya kuboid lah. Okay. So, lukislah kuboid. So, better lukis supaya kita lagi nampak dan kita lagi senang nak jawab. Siapa tak boleh lukis, praktis lah lukis. Okay. Kecuali budak-budak seni tu yang power dah lukis. Okay, sebuah akuarium mempunyai panjang X tambah 7, lebar X cm, tinggi 60. So, macam mana kita nak tahu panjang? Panjang adalah yang ni lah. Ni panjang. Kalau ke atas tu nama dia tinggi. Kalau lebar tu yang pendek sikit daripada panjang. Okay. Panjang X tambah 7, yang ni panjang. Okay. X tambah 7. So, panjang ni sama dengan panjang ni sama dengan panjang ni. Faham? So, lebar adalah X. Okay, lebar adalah ni lebar. Tinggi adalah yang menegak. Okay, ni dan sebelah sana tu ada ni tak nampak. Tinggi dia adalah 60 cm. Okay, boleh? Jumlah isi padu akuarium itu ialah 48,000 cm padu. Okay, jumlah air dalam ni. Jumlah isi padu dalam akuarium ni. Tak tahu lah, biasanya akuarium dia tak isi penuh-penuh pun air kan. Kalau tak dia melimpah. Dengan ikan lagi lompat-lompat. So, dia cuma bagi tahu isi padu akuarium tu. Okey, maksudnya mungkin isi padu sebanyak ni ke, tak tahulah banyak mana kan. Okey, tapi kita andaikan dia penuh lah. Andaikan dia penuh. Iaitu 48,000 cm padu. Okey, cm. Kenapa kita panggil cm padu? Cm 3 ni kita cakap sebagai padu. Sebab apa? Sebab dia padu ni penuh. Penuh isi padu. Okey, isi dalam ni penuh padu. Okey, sebab tu kita tulis 48,000 cm padu. Sebab tu nama dia padu. Boleh? Okey, kemudian akuarium itu diisi penuh dengan air. Okey, dia penuhkanlah dengan air. Hitung nilai X. Okey, dia suruh hitung nilai X. Macam mana kita nak kaitkan X ni dengan isi padu? So, kita keluarkanlah rumus isi padu. Apakah rumus isi padu? Ingat tak ingat rumus isi padu? Panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Boleh? So, kita kena tahu. Kita dulu sekejap Panjang darab lebar, kita akan dapat yang mana? Kita akan dapat yang bawah ni je. Kalau panjang darab lebar je lah, tak darab tinggi. Kita akan dapat bawah ni. Okey. Kita akan dapat bawah ni sahaja kalau panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Tapi untuk kita dapat padu, kita kena darab dengan 60. Umpama macam 60 lapis. Okey. Luas ni ada 60 lapis. Baru kita dapat padu. Okey, ada 60 lapis benda ni. Benda yang kita color ni F darab S tambah 7 ni ada 60 lapis. Barulah dia punya isi tu penuh. Okey, isi dia penuh. Boleh faham? Faham tak? Itu dari segi kefahaman. Lepas tu, kita jumpa soalan lain, kita akan senang nak faham. Sebagai contoh, silinder. Macam mana kita nak tahu isi padu silinder? Kita akan cari, okey, rumus isi padu silinder adalah pi j kuasa 2
darab T. Pi J kuasa 2T. Kenapa pi J kuasa 2T? Pi J kuasa 2 adalah luas bawah ni. Kenapa dia ada darab T? Sebab bawah ni dia ada lapis berapa kali tinggi dia. Okey? Itulah cara faham. Okey? Tak perlu hafal. Kita faham. Faham macam mana isi padu tu. Okey? Isi padu. Okey, isi yang penuh. Okey, boleh faham tak? So, X darab X tambah 7 darab 60. Barulah dapat isi padu. Okey, isi padu sama dengan X darab X tambah 7 darab dengan 60. So, kalau macam ini macam nak buat. So, 60 darab X, 60X. Kita darabkan yang sikit-sikit dulu. Yang kecil-kecil dulu. 60 darab X, 60X. 60X. X tambah 7. So, kemudian ni darablah ke dalam. Dapatlah 60X kuasa 2. Sebab 60X darab X, 60X kuasa 2. 60X darab 7. 420X. Dan ni adalah semua isi padu kan. Isi padu berapa? 48,000. 48,000. So 48,000 ni pindah ke sebelah. Jadilah apa? Tolak. Okey. 60X kuasa 2 tambah 420X tolak 48,000. So dapatlah sama dengan kosong kan. So bila dah samakan dengan kosong, baru kita boleh masukkan dalam EQN. Kenapa 420? 60 darab 7 420. Boleh tekan kalkulator. 60 darab 7. 60 darab 7 420 X. Okey. So buatlah EQN. Okey, kat bawah ni tak muat, kita sambung tepi ni ya. Okey, kalau siapa-siapa nak kecilkan pun boleh kecilkan dulu ni. Kan 60 ni kan. So guna sifar 60. 60 bagi 60 akan dapat X kuasa 2. Kenapa kena kecilkan? Okey, semua ni bahagi 60. Kita dah belajarkan itu kan masa first lesson. Semua nak kecilkan, semua bagi 60. Kalau boleh bagi 60, bagi 60 semua. Rasanya semua ni boleh bagi 60. Kecilkan dia. Kosong bagi 60, kosong lah. 60X bagi 60 dapat 1. Tak tulis pun tak apa. 420 bagi 60 akan dapat 7X. 48,000 bahagi 60 akan dapat 800 kan? Betul ke tak betul? Betul tak 800? Betul, okey. So, apakah EQN dia? Dapat berapa jawapan EQN? (25) dengan 32. So, X sama dengan 25. X sama dengan negatif 32. So, macam biasa kita buat, reversekan dia akan dapat X tambah, X tolak 25 kurungan X tambah 32 kurungan. Buat sama dengan kosong. So, apa yang logiknya? X 25 ke X negatif 32? Maka X sama dengan 25. Sebab apa? Sebab panjang mestilah ada nombor 25 positif. Kalau X negatif 32 mana ada panjang negatif. Boleh faham semua? Semua okey? Boleh? Faham Alright. So soalan nombor 7 adalah soalan tahun 2018 dan soalan tersebut adalah tak logik.
So kita nak buat pun buang masa. Tapi kita cikgu explain kenapa soalan tu tak logik. Okey, kalau kita tengok ni. Saya 3 menunjukkan sebuah laluan taman berbentuk segi 4 tepat. Okey, itu laluan Laluan pejalan kaki ke apa, yang penting laluan lah. So dia buat batu-batu bulat-bulat. Kalau nampak macam hias kan, perhiasan kan. Okey, hias bulat-bulat bercantik. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz. Okay, bentuk bulat. So maksudnya bentuk bulat, setiap diameter ni sama kan? Betul. Sini sama dengan sini, betul? Bulat kan? Logik ke tak logik? Faham tak? Sini ke sini sama dengan sini ke sini. Betul tak bulat? Betul? Betul ke tak betul? Okay, panjang setiap ni. Sini ke sini sampai sini ke sini adalah sama. Sebab tu dia bulat. Semua faham tak ni yang cikgu explain ni? Kalau tak faham yang cikgu explain ni, nanti tak faham lagi sebenarnya. Bulat maksudnya setiap panjang daripada sini ke sini dengan sini ke sini sama. Nama pun bulat. Macam kita buat dalam form 3 ke form 2. Ya kot. Yang guna jangka lukis tu. Kita letak, kita pusingkan. Kan jarak dia semua sama. Jari dia semua sama. Okay, dari pusat ni ke sini semua sama. Sama. So maksudnya kalau jari sama, sini ke sini dengan sini ke sini semua sama lah. Okay. Semua faham tak ni? Tak ada respon ni. Faham ke ngantuk? Dah ngantuk ke? Okey ke tak ni? Hello. Okey, tolong respon. Oh, esok nak sekolah lagi lah. Okey, habis ni terus tidur Dah semua dah solat kan? Terus tidur nanti dalam mimpi pun mimpi mat juga. So boleh ingat sampai esok. Okey, so bila sini sama dengan sini, maksudnya kalau sini X, okey, nampak? Sini X kan, betul? So total ni berapa X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kat sini adalah 8X. Logik ke tak logik? Kalau sini X, sini ke sini adalah 8X. Faham? Logik Tapi dekat sini tulis X tambah 4. Sebab tu soalan tu tak logik. Soalan salah. Okay. Boleh. So siapa yang candidates 2018 ni dapat markah free lah kat sini. 4 markah free. Ataupun diturunkan per 96. Jadi itulah lebih kurang. Okay, semua kira faham ke? Buat malam tu lah ngantuk. Okay, semua okay Alright. Okay, itulah soalan SPM untuk ungkapan dan persamaan kuadratik. So far. Yang 2019 ni cikgu tak ada pula. 2019 Sekejap cikgu check. 2019. Tak adalah untuk 2019.
ada. Okey. Boleh sambung? Sambung next chapter ni. Kalau nak sambung adalah tajuk set. Okey, tajuk set. Tajuk set pun soalan wajib keluar juga kat kata 2. Kata 1 pun banyak. Okey, tajuk set. Okey, apakah itu set? Apakah itu set? Set adalah macam group. Okey, group. Group. Okey, boleh faham group? Set adalah group. Okey, sekejap. Cikgu ajar kertas 2. Set ni sekejap je kot boleh belajar. Boleh faham kot. Okey. Okey, semua nampak ke soalan? Ada siapa keluar ke? Okey, semua nampak soalan? Soalan set? Kita jawab soalan set. Senang je soalan set ni. Okey. Gambar rajah menunjukkan set A dan set B dengan keadaan set semester A, U, B. Kita nak slow kot, dah tu. Okey, A, U, B. Maksud A kesatuan B. Okey, kita kena tahu dalam set kita ada bentuk macam ini dan ada bentuk macam ini. Ini adalah kesatuan atau kita panggil sebagai bersatu. Okey. Dia bersatu. Kalau ni kita tulis sebagai dia bersilang, intersection. Silang. Intersection. Intersection. Okay. Atau bersilang. Okey, bersilangan. Itu kita nak senang tulis bersilangan n belakang. Ni bersatu. Okey. Kau nak ingat lah. Bersatu, bersilangan. Okey, apa maksud bersatu? Bersatu ialah contoh ada dua bulatan, ini dengan ni. Dia bulatan. Bila dia bersatu, dia akan jadi macam ni. Dia bersatu. Kita colourkan semua sekali. Itu adalah bersatu. Kalau bersilang, dia bersilang kat sini je. Tempat persilangan. Tempat bersilang antara ni dengan ni adalah dekat sini. Ini namanya bersilang. Boleh? Apa lagi? Kalau dia terpisah. Bulatan ni terpisah. Tapi dia suruh bersatu. A kesatuan B. Apakah A kesatuan B? Kat mana kita nak bersilang? So, kita kena colourkan semua. Ini namanya bersatu. Bersatu teguh, bercerai roboh. Okay. Bersatu. Tapi
Kalau ada dua gambar rajah macam ini dan dia suruh cari A persilangan B, jawapan dia apa? Jawapan dia tak ada. Okay, jawapan dia tak ada, so kita tulis set kosong. Bukan macam sini. Sama dengan sini, set kosong. Okay, kita tulis macam ini, set kosong. So maksudnya tak ada A bersilangan. Kalau macam ini tak ada persilangan. Semua okay? Faham? Boleh untuk set? Ini basically set. Okay, macam mana cara nak buat soalan? Okay, apa maksud dia set semester? Ni set semester ni adalah A kesatuan B. Maksudnya dia tak ada kotak lah kat luar. So bila set semester maknanya semua yang ada dekat AB ni lah. So nilai-nilai apa panggil, unsur-unsur hanya ada dalam A dan B saja. Dia tak ada dekat luar A dan B. Itu maksud set semester A kesatuan B. Boleh? So dia suruh lorekkan set B tanda. Okay, B tanda. Apa maksud B tanda? Maksud B tanda ialah selain daripada B. Okay, kalau B ni selain daripada B apa? So yang luar B lah. Okay, luar B. Ni maksud dia selain daripada B. Colorkan. Kalau just nak lorik garis-garis pun boleh. Nak colorkan pun boleh. Tapi jangan termasuk B lah. Dia tak termasuk B. Okay, boleh faham? Okay, untuk soalan B pula. Lorek set P union R persilangan Q. Okay. P kesatuan R, P bersatu dengan R, kurungan, bersilang dengan Q. Okay, untuk soalan ni. Kita kena letak nombor setiap dekat tempat kosong. So dekat tempat kosong ni kita tulis 1, tempat kosong ni kita tulis 2, tempat ni 3, tempat ni 4, tempat ni 5. Okay, boleh. So maksudnya dia ada 5 tempat dekat dalam ni. Yang tu semua boleh faham? Ada 5 tempat. So untuk P, dekat dalam P ada berapa nombor? Kat dalam P ada berapa nombor? 1, 2, 3, betul? Kat dalam P ada 1, 2, 3, nampak? Ni P. Dalam P ada 1, 2 dan 3. So tulislah 1, 2, 3. Okay, ni adalah P. Bersatu dengan R. Apakah R? Dalam R hanya ada 3 dan 4. Bila bersatu, kita campurkan dia. Okay, ni adalah kurungan kan? Dan ni bersilang. Q, apa ada dalam Q? Dalam Q, 2, 3, 4, 5. So R ni termasuk dalam Q eh. So 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So ini adalah dalam Q. Okay, so dekat P, U, R ni, P bersatu dengan R ni, kita campurkan dia. So, campurkan dia 1, 2, 3, hanya ada 1 je. Tulis 1 je, tak perlu tulis 3 dan 4. Okay. Bersilang dengan 2, 3, 4, 5. Okay. Bila bersilang, kita hanya cari yang sama. Okay. Cari yang sama. Boleh? Cari yang sama je. Kalau bersatu tadi apa? Campurkan semua. Campur semua.
Okay, bila bersatu campur semua. Kalau bersilang cari yang sama. Boleh? Take note So cari yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang sama? Oh, Adam tak join 2, 3, 4 kan? 2, 3, 4. Ni pun 2, 3, 4. Adam ada roll call. So 2, 3, 4. So 2, 3 dan 4. Dekat kawasan 2, 3, 4 ni lah kita lorikkan. 2, 3. Okay, tempat kawasan 3, 4 ni lah kita lorikkan. Okay, itulah jawapan dia. Okay, faham? Itulah jawapan dia. Tempat yang kita lorikkan. Yang penting kita kena faham apa? Kita kena letak nombor. Kemudian kita kena tahu. Kalau U adalah campur semua. Kalau silang ni adalah cari yang sama. Okay, semua okay? Okay tak? Okay tak? Nak jawab satu soalan? Senang je set tu je. Kalau kertas 2 dapat 3 markah. Kertas 2 confirm 3 markah. Okay, jawab satu soalan Ingat kalau tanda ni tadi, yang B ni, selain B, okay? Ini maksudnya selain. Okay, kita cari soalan. Okay, cikgu buat soalan ni juga. Tapi cikgu ubah soalan. Yang penting konsep kena tahu. Kalau U adalah campur semua, kalau N ni adalah cari yang sama. Okay? Okay, anda kata soalan dia macam ini. Okay. P intersection R prime. Prime ni maksudnya selain Okay. Intersect Q. Okay. Intersect R. Intersect ni lah. Selain Q. Okay, seperti kita ikut gambar rajah ni juga. Okay. So, P, apa P tadi? 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. R adalah 3 dan 4. Buat kurungan prime. Okay, maknanya selain. Okay. Kemudian intersection Q. Q apa Q? 2, 3, 4, 5. Betul? 2, 3, 4, 5. Tapi dia ada prime sini. Okay, ada prime. Okay, so bila ada prime, kita kena cari selain nombor 2, 3, 4, 5. Apa selain 2, 3, 4, 5? Yang ada kat dalam ni. So, jawapan dia adalah 1. Boleh? Selain daripada 2, 3, 4, 5. Sebab ni. Sebab ada prime ni adalah selain. Selain daripada unsur dalam ni. Boleh? Selain unsur. Satu. Okay, tulis balik. Ni. Lepas tu yang ni. 1, 2, 3, 4. Bila bersilang, kita cari yang sama. Kan? Persilangan ni kan? So, cari yang sama. Apa yang sama antara dua ni? 3 je, betul? Betul lah 3. 3 kurungan. Ada prime lagi. Selain daripada 3. Apakah selain daripada 3? 1, 2, 4, 5. Okay, tulis. 1, 2, 4, 5. Section 1. Okay, boleh?
So 1, 2, 4, 5 persilangan 1. Persilangan dia dah cari yang sama kan. So jawapan dia apa? Jawapan dia 1. So loreklah tempat yang ada 1. Okay, lorekkanlah sini. Okay, boleh faham? Okay, semua okay? Cikgu ajar step by step ni semua faham tak? Boleh Ke dah faham daripada sebelum ni? Mungkin ada yang dah faham dari sebelum ni. So just buat revision pun okay kan? Okay, cikgu bagi soalan lain. Okay, kita ada masa dalam lebih kurang 5 minit. 5 hingga 10 minit je. Okay, baru kita habis lah. Okay, nampak tak soalan? Okay, cuba buat soalan. Soalan B senang kot. Okay, soalan B nak lorek kat mana? Soalan B pula. Soalan A, sorry. Soalan A nak lorek kat mana? P persilangan Q. Kalau siapa tak faham boleh guna ni. Okay. So lorek dekat kawasan mana? Lorek dekat kawasan 2. Farisha Raja'ah. Lorek dekat kawasan 2. Okay. Betul lah ni. Lorek dekat kawasan 2. Sebab apa? Dekat dalam P ada 1, 2, 3 persilangan. Dekat dalam Q hanya ada 2. So apa yang sama? 2 lah kan. So lorek lah dekat 2. Lorek kat sini. Okay, boleh faham? Okay, cuba buat soalan B. So tulis dulu 1, 2, 3, 4. Okay, cuba buat dekat dalam. Cuba buat dekat kertas masing-masing. Cuba buat soalan ni. P. Ni cikgu besarkan sikit. P persilangan Q kesatuan R bukan. Cuba jawab. Cuba buat. Cikgu bagi masa 2 minit. Cepat, 2 minit. 2 minit maksudnya terlebih cukup kot. Senang je ni. Okay, cuba buat. Lepas tu bagi tahu nak lorek kat kawasan mana. Ada student jenis tak tulis ni, dia boleh tahu. Ada student kena tulis, okay? Dia bergantung sebab otak student lain-lain. Nanti cikgu nak buktikan macam mana nak tahu otak student tu lain-lain. Nanti cikgu send dekat dalam grup. Lorek apa? 1, 2, 3. Okay, Aiman 1, 2, 3. Yang lain?
Farisha 1. Okey, yang lain. Okey, seminit lagi. 10.41. 10.41 jangan beritahu jawapan. Syazwan 1. Okey. Okey So P apa dalam P? Dalam P ada 1 2 3. Bersilang dengan Q union R. Dalam Q ada 2. Dalam R ada 3 4. So bila union atau bersatu, dia campur semua. 2 3 4. So dia nak selain daripada 2 3 4. So yang ni salin balik sebab kita tak boleh selesaikan lagi. So selain 2 3 4 apa? Selain 2 3 4 adalah 1. So 1 ni bersilang dengan 1 2 3. So cari yang sama kan? Cari yang sama apa? 1 sahaja. Sebab bersilang hanya cari yang sama. Okey, boleh? Aiman okey Aiman? Faham tak cikgu explain? Okey, jawapan dia 1 kan Aiman? So lorikkan dekat 1. Alright. Okey Alright, itu dia kita punya sesi malam ni. Okey, nanti next session hari Isnin depan kan. Kita akan belajar lebih lanjut tentang set yang ada dekat soalan kertas 1. Okey, soalan kertas set ni soalan kertas 1. Soalan kertas 1 je yang susah sikit, okey? Sebab dia lagi leceh lah, dia ada banyak kena nak kira. Okey, soalan kertas 2 ni senang je, macam ni je. Simple. Okey, boleh ya? Semua okey? Okey, nanti siapa yang masih kurang faham boleh tengok balik video yang cikgu akan bagi. Okey, kalau tak faham lagi tolong PM cikgu, okey? Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey? Okey, assalamualaikum semua. Minta maaf kalau ada terkurang, ada terkasar bahasa ke, okey? Okey, jumpa lagi insya-Allah hari Isnin. Atau dalam grup nanti ya. Okey, assalamualaikum. Sama-sama.